Halo sahabat, bersama dengan saya lagi di channel Bon Jeremy. Diharap rakan-rakan di luar sana sihat-sihat selalu dalam apa juga pekerjaan yang Anda lakukan. Harap terhindar daripada segala macam bahaya dan juga terhindar daripada segala macam penyakit. Dan pada video kali ini saya ingin berkongsi satu tips untuk mengambil ubat penawar daripada pokok ni. Pokok ni pokok simpur, ada juga yang memanggilnya dengan pokok simpur belitung kalau tak salah saya. Tapi masyarakat setempat di sini memanggil pokok ini dengan nama pohon doringin. Banyak manfaatnya ya sahabat. Teruskan tonton video ini sampai habis supaya Anda dapat mengetahui cara untuk mengambil penawar daripada pohon doringin ini, pohon simpur. Dan dukung terus channel saya. Bagi yang baru, bantu saya untuk support channel saya dengan menekan tombol like, subscribe. Dan bagi yang sudah lama, bantu saya untuk like video ini ya. Terima kasih. Pokok ni adalah pokok yang agak penting dalam keluarga saya, di mana di sekitar rumah saya terdapat banyak pokok ni dengan tujuan perubatan. Sengaja dibiarkan tumbuh dan tidak diganggu ya, tidak dipotong. Sengaja dibiarkan supaya lebih memudahkan untuk kami sekeluarga mendapatkan obat penawar. Ya, sebelah bagian depan pun ada juga. Boleh katakan bahawa rumah saya dikelilingi dengan pohon simpur ni, pohon doringin. Ini dia sahabat. Sebelah sini pun ada satu. Sebelah atas tadi ada dua. Ini satu sebelah sini. Dan sangat banyak manfaatnya ya sahabat. Sebelah sini juga ada pohon muda. Yang sebelah sini sudah agak tua ya. Juga ada pokok baru yang baru tumbuh, macam ni. Sebelah tu, yang ni, sini satu. Ini semua sengaja dibiarkan untuk tujuan perubatan. Satu tumbuhan yang banyak manfaatnya. Saya rasa agak rugi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Sebelah sini satu, yang ini, dan untuk mengambil penawar daripada pokok simpur ni, ada beberapa pantang yang saya pelajari daripada arwah mak dulu. Salah satunya ketika mengambil, kaki tidak boleh tersandung ataupun tidak boleh tersepak sehingga menyebabkan kita terjatuh. Salah satu pantang. Tapi itu cuma amalan yang diajarkan kepada saya. Salah satu pantang, saya juga tidak tahu kesahihannya, seberapa benarkah pantang itu. Tapi bagi Anda
yang ingin mengambil penawar daripada pohon ni, bolehlah rujuk video ni ya. Nah sahabat, ada beberapa aturan-aturan ataupun syarat ataupun lebih tepat pantang larang yang perlu kita patuhi ketika ingin mengambil penawar daripada pohon simpur ini. Salah satu sudah saya berikan di awal video tadi, yaitu ketika berjalan menuju ke pohon simpur ini dengan niat untuk mengambil penawar, setiap langkah kita perlulah kita jaga dengan baik supaya kita tidak tersandung ataupun terjatuh ketika melangkah. Dan ada beberapa persediaan juga perlu kita lakukan sebelum mengambil penawar daripada pohon simpur ini, dan juga ada peraturan-peraturan lain yang perlu kita patuhi juga ketika ingin mengambil penawar daripada pohon simpur ini. Saya sarankan pada rakan-rakan di luar sana supaya terus tonton video ini sampai habis, jangan di skip, supaya Anda dapat manfaat daripada video kali ini. Dan secara tidak langsung Anda juga tahu cara untuk mengambil penawar daripada pohon simpur ini yang berfungsi sebagai pengubat banyak penyakit. Dan seterusnya saya akan kongsikan apa saja penyakit yang dapat diobati daripada penawar pohon simpur ini. Teruskan tonton video ini sampai habis. Mohon jangan di skip supaya Anda betul-betul paham cara untuk dapatkan penawar daripada pokok simpur ini. Oke sahabat, untuk manfaat-manfaat daripada pohon simpur ini akan saya terangkan kemudian. Tapi pada masa ini saya akan terangkan terlebih dahulu apakah peralatan-peralatan yang perlu kita sediakan sebelum mengambil penawar daripada pokok simpur. Pertama sekali sahabat, kita cuma perlukan botol kosong macam ni. Terpulang pada sahabat, botol kecil ataupun besar, selagi ianya botol yang ringan, tidak menyebabkan pohon ataupun dahan pokok simpur patah kena menanggung beban yang berat. Kita cuma perlu botol yang ringan macam ni, botol mineral, dan kita perlukan plastik ya, bakul plastik macam ni untuk mengikat bagian mulutnya nanti, bagian mulut botol ni. Dan satu lagi peralatan yang kita perlu adalah kita perlukan pisau yang tajam sahabatnya. Pisau yang tajam tidak boleh kita tidak boleh gunakan pisau yang digunakan untuk kegunaan di dapur. Kita perlu ada pisau khas jika terdesak. Tidak ada pisau lain selain daripada pisau dapur, boleh juga gunakan pisau yang digunakan di dapur, tetapi pastikan pisau itu diasah dengan tajam dan dibersihkan dengan sebersih-bersihnya, sebab kita tidak mahu apa-apa elemen ataupun ada apa-apa unsur yang mengganggu ya, seperti rasa bawang, ada bekas potongan bawang ke apa yang akan mengganggu dalam proses pengambilan penawar ni. Jadi kena pastikan pisau yang kita gunakan adalah bersih
dan tajam. Seterusnya saya akan kongsikan cara untuk mengambil penawar daripada pokok simpur. Pastikan rakan-rakan terus tonton video ini, jangan di skip ya, supaya Anda benar-benar paham cara untuk mengambil penawar daripada pohon simpur. Terima kasih. Oke sahabat, memandangkan hujan di kawasan saya pada waktu ini sebenarnya tidak sesuai untuk mengambil penawar, tetapi sekadar untuk menunjukkan cara untuk mengambil penawar daripada pohon simpur ini, saya akan memasang dalam 4 botol di dahan-dahan yang berbeza, supaya sahabat dapat lihat bagaimana cara pemasangan botol dilakukan. Dan kita akan mengikat bahagian mulut botol dengan ketat supaya air tidak masuk ke dalam botol mineral kita ya. Oke sahabat, apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu mencari dahan yang besar. Dahan kecil pun boleh juga, tapi saya sarankan untuk mencari dahan yang besar. Dan kedudukan dahan tu dia seperti ini ya sahabat, dia terjuntai ke bawah. Boleh juga memilih dahan yang menghadap ke atas, tetapi perlu diikat dengan tali dan ditarik ke bawah supaya dia menjuntai ke macam ni, supaya apabila penawar ataupun air penawar yang akan keluar daripada batang pokok simpur ni senang untuk mengalir masuk ke dalam botol yang kita gunakan untuk menakung air penawar daripada pokok simpur ni, apabila kedudukan posisi dahan berada dalam keadaan ke bawah macam ni. Okey sahabat, apa yang perlu kita lakukan sekarang ialah mengambil pisau yang tajam yang sudah kita bersihkan, dan kita potong secara sengit ya sahabat. Jangan potong secara rata, tetapi potong secara sengit. Jadi saya harap video ini tidak akan dapat masalah konten daripada pihak YouTube ya, sebab saya menggunakan benda tajam. Caranya macam ni sahabat ya. Kita ambil ni, perlu buat dia secara sengit ya. Pisau perlu tajam ya sahabat. Okey. Kita perlu potong dia secara sengit ya sahabat. Tidak boleh memotong dengan cara rata, tapi perlu dengan cara sengit. Jika sahabat perhatikan di sini bekas potongan ni, sahabat boleh nampak ada air keluar. Ini sahabat, inilah penawar yang keluar daripada batang. Nampak? Jika sahabat nampak, inilah penawar yang keluar daripada batang, daripada dahan pokok simpur ni. Penawar ni boleh mengubati banyak penyakit sahabat ya. Saya akan terangkan kemudian. Tapi jika sahabat nampak ada titisan air keluar daripada dahan
pokok simpur ni. Itulah yang kita cari sahabatnya. Okey sahabat, cara kita memasang botol pada dahan pokok simpur ni adalah kita pertama sekali kita kena pastikan bahawa botol kita benar-benar kering, tidak ada air di dalam botol ni selain daripada air yang kita akan perolehi daripada pokok simpur ni. Cuma perlu masukkan macam ni sahabat ya. Masukkan macam ni. Guna ni. Dan ikatkan dia sahabat. Karena sekarang ni adalah musim hujan, kita tidak mau ada apa-apa air lain yang masuk, contohnya air hujan. Jadi kita perlu mengikatnya dengan ketat supaya air hujan tidak masuk. Sahabat, jika sahabat perhatikan bagian sini sahabat ya. Bagian sini saya ikat dengan begitu ketat sekali supaya air hujan tidak masuk. Kena ikat dengan ketat supaya air yang ada dalam botol ni apabila kita datang esok pagi adalah benar-benar air yang ditadah daripada air pokok simpur ni ya. Sangat banyak manfaatnya ya sahabat. Nanti saya akan kongsikan apa saja manfaat daripada air pokok simpur ni. Ada sedikit aturan juga ketika hendak mengambil penawar daripada pokok simpur ni. Saya akan kongsikan sekejap lagi ya sahabat. Pada akhir video ni saya akan kongsikan apa saja peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi supaya perjalanan untuk mengambil penawar lancar. Dan saya juga kurang pasti sahabat ya, sebenarnya sama ada aturan-aturan larangan-larangan itu benar-benar berguna ataupun tidak, tapi ada sebab tertentu yang menyebabkan aturan-aturan itu dibuat oleh orang yang terdahulu, yang lebih pandai, yang terdahulu mengambil penawar daripada pokok simpur ni. Okey sahabat, macam inilah keadaan setelah botol kita ikatkan pada pohon simpur ni. Sahabat boleh lihat di sini bagian ni saya ikat dengan begitu ketat sekali supaya air tidak masuk daripada celah sini dan masuk ke dalam botol sini. Jika sahabat boleh perhatikan, saya cuba zoom ya sahabat. Jika sahabat boleh perhatikan air daripada pohon simpur ni sedang menitik secara perlahan-lahan ya sahabat. Kita akan ketahui berapa banyak air yang diperolehi pada esok pagi. Okey sahabat, beginilah keadaan setelah 4 botol dipasang. Sebelah sana satu, ni, yang ni, dan sebelah sini satu. Okey, kita akan lihat berapa banyak air penawar yang kita dapatkan daripada pokok simpur ni pada esok pagi. Dan biasanya air penawar daripada dahan pokok simpur ini akan mengalir, menitik dengan lebih
laju pada bagian subuh nanti, sekitar jam 1 tengah malam hingga sebelum pukul 7 pagi, ataupun sebelum matahari terbit. Tetapi pada dahan yang lebih besar, kadangkala biarpun matahari sudah mula terbit, tetapi ada pokok simpur yang masih menitiskan air penawar pada botol. Seperti yang rakan-rakan lihat, di sini sudah ada sedikit air penawar yang kita perolehi. Tak berapa banyak ya sahabat, sebab baru saja mula menitik, tetapi rakan-rakan boleh lihat sudah ada air penawar daripada pokok simpur ni. Sebelah sini pun sama ya sahabat. Sudah ada sedikit. Sini pun sama. Sebelah sini pun sama juga sahabat ya. Sudah boleh kelihatan. Oke sahabat, begitu saja video tutorial cara mengambil penawar daripada pokok simpur ni. Kita akan lihat berapa banyak air penawar yang dapat kita perolehi daripada pokok simpur ni esok pagi ya. Oke sahabat, sekarang ni tepat pada pukul 9 malam ya sahabat. Saya sengaja keluar untuk melihat ada perkembangan berapa banyak sudah diperolehi. Seperti sahabat lihat di sini, sudah ada agak lumayan juga sahabat ya, sudah nampak air yang kita perolehi daripada pokok simpur ni. Sebelah sini juga sama ya sahabat, sudah kelihatan. Oke sahabat, cukup setakat ini dulu. Jika berkesempatan pada tengah malam nanti saya akan cuba keluar, tetapi jika cuaca kurang baik, kita akan tunggu pada keesokan pagi saja ya sahabat. Oke sahabat, sekarang ni tepat jam 1 pagi. Beginilah hasil yang sudah kita perolehi sejak dari pukul 5 tadi. Sudah memperolehi setiap botol, sudah memberi hasil ya sahabat. Di sebelah sini juga sama sahabat. Oke, manakala sebelah sana, sebelah sini juga sudah dapat dilihat ya hasilnya sahabat. Jika dikumpul, ada kemungkinan sekarang ni sudah mencapai separuh botol mineral 1 liter ni ya. Hasilnya sudah mencapai separuh ataupun lebih kurang, kalau dilihat mungkin sudah sampai paras sini, hampir separuh ya. Itu adalah jangkaan kasar saya ya sahabat. Apapun kita tunggu sehingga pagi nanti berapa banyak air penawar yang dapat kita perolehi daripada pokok simpur ni ya.
Oke sahabat, jam sekarang sudah menunjukkan jam 8 pagi ya di kawasan saya. Masa untuk kita tanggalkan botol-botol ini daripada dahan pokok simpur ni. Terlebih dahulu kita perlu ucap syukur ya. Kita perlu terima kasih pada Sang Pencipta Tuhan kita kerana sudah sudi beri ubat penawar kepada kita. Tidak mudah ya sahabat untuk dapatkan air penawar ni, karena perlu mengikuti peraturan-peraturan. Mungkin itu adalah satu sebab kenapa peraturan-peraturan ni diwujudkan oleh orang-orang yang terdahulu. Perlulah kita sentiasa bersyukur dalam apa juga keadaan kita dapat perolehi air penawar daripada pohon simpur ni, walaupun cuaca agak kurang baik, dan perlu sentiasa bersyukur ya sahabat. Okey sahabat, sebelah sini, yang sebelah kiri ini akan saya gunakan untuk kegunaan sendiri. Manakala 3 botol ni lagi akan saya gunakan untuk penawar untuk kegunaan anak-anak saya ya. Untuk 3 botol ni. Yang ini untuk kegunaan saya sendiri ya. Okey, sekejap lagi saya akan campurkan yang ni masukkan ke dalam satu botol ni ya. Yang ni kita akan masukkan ke dalam satu botol saja ya sahabat. Okey sahabat, daripada botol sini sudah saya masukkan ke dalam satu botol ni. Hasil daripada 3 botol dijadikan satu, saya mendapat hampir separuh botol, setengah botol. Yang ni adalah untuk kegunaan saya sendiri ya sahabat.